dan salam sejahtera saudara. Anda bersama saya Nurul Alis, Aidil Akhbar untuk laporan berita pagi. Parti-parti dalam Kerajaan Perikatan Nasional PN sebulat suara bersetuju untuk menubuhkan Majlis Presiden yang dianggotai ketua parti masing-masing. Ia sebagai platform untuk membincangkan dasar-dasar kerajaan dan mengukuhkan kerjasama antara parti-parti dalam kerajaan. Keputusan tersebut dicapai pada mesyuarat ketua-ketua parti dalam Kerajaan PN yang dipengerusikan pengerusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin malam tadi. Mesyuarat dihadiri Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang, Presiden MCA Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, Presiden SUPP Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian dan Presiden PBS Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili. Bagi menyelaras majlis presiden tersebut, satu sekretariat yang dianggotai oleh semua setiausaha agung parti-parti dalam Kerajaan PN juga ditubuhkan. Turut dibincangkan pembentukan sebuah kerjasama politik yang kukuh bagi mewujudkan kestabilan politik demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkesempatan meluangkan masa menziarahi Tun Rahah Muhammad Noor di Pusat Perubatan Prince Court di Ibu Negara. Dalam satu kenyataan di laman Facebook, beliau menyeru masyarakat agar sama-sama mendoakan kesembuhan serta mempermudahkan segala urusan beliau sekeluarga. Tun Rahah merupakan balu Perdana Menteri kedua Allahyarham Tun Abdul Razak dan juga bonda Datuk Seri Najib. Saudara, jenazah tiga beradik yang maut dalam kemalangan di kilometer 272.4 Lebuh Raya Utara Selatan Ipoh, berhampiran Taman Rekreasi Gunung Lang, selamat dikebumikan di Kampung Sungai Putat pukul 10.55 malam. Jenazah Allahyarham Muhammad Adam Hakimi 7 tahun, Muhammad Lutfi Hakim 3 tahun dan adiknya Muhammad Affan Hafi 1 tahun dikebumikan dalam satu liang lahat di Tanah Penguburan Islam Kampung Sungai Putat, Batu Berendam. Terdahulu suasana pilu apabila ketiga-tiga jenazah tiba di rumah datuknya di Taman Seri Jati, Batu Berendam pada jam 10 malam untuk disembahyangkan dan kemudian dibawa ke tanah perkuburan. Dalam kejadian itu, ketiga-tiga beradik itu maut selepas kereta dipandu ibu mereka, Nur Aimi Nadiah Abdul Rahim, 27 tahun, melanggar belakang sebuah trailer yang berada di lorong kecemasan. Nur Aimi mengalami cedera parah dan ditempatkan di unit rawatan rapi ICU HRPB Ipoh dalam keadaan stabil. Turut menziarahi jenazah dan merakamkan takziah yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Katil Adli Zahari serta ahli keluarga, jiran dan saudara terdekat. Hujan lebat di Terengganu mengakibatkan daerah Kemaman, Besut, Dungun dan Setiu kembali dilanda banjir. Banjir gelombang keempat itu mengakibatkan 7 pusat pemindahan sementara PPS dibuka. Sekretariat Pengurusan Bencana Daerah Kemaman menerusi satu kenyataan berkata sehingga 2 pagi tadi 260 penduduk terjejas telah dipindahkan. Ia membabitkan PPS Masjid Sungai Mas, Balai Raya MPKK Padang Kubu dan Dewan Orang Ramai Kampung Teladas. 82 keluarga telah dipindahkan ke PPS. Di Kelantan, 47 penduduk di Kuala Kerai dan Tanah Merah dipindahkan ke 4 pusat pemindahan sementara. Manakala di Kedah, 8 penduduk daripada 3 keluarga di Kampung Sungai Kecil Ulu ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS Sekolah Kebangsaan Sungai Kecil Ulu. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Bandar Baharu, Lieutenant Pertahanan Awam Abdul Rahim Khairuddin memaklumkan pemantauan terus dilakukan termasuk di beberapa buah kampung berisiko dinaiki air. Selain Kampung Sungai Kecil Ulu, Kampung Padang Lalang dan Kubu turut dilanda banjir. Limpahan air sungai turut berpunca daripada sampah sarap sehingga menyekat aliran air.
3 kluster baharu dikenal pasti semalam melibatkan Kuala Lumpur dan Sabah. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi satu kenyataan memaklumkan kluster Jalan Rusa melibatkan daerah Curas di Ibu Negara hasil saringan komuniti di sebuah kawasan kediaman. Manakala kluster tapak bina Pasifik pula melibatkan daerah lembah pantai hasil saringan tempat kerja di sebuah tapak binaan. 17 daripada 159 individu yang disaring telah dikesan positif. Kluster Maringkan pula melibatkan daerah Telupit dan Ranau di Sabah hasil saringan individu bergejala. 11 dikesan positif daripada kluster ini hasil saringan 93 individu. Dewan Rakyat Sebulat Suara meluluskan rang Undang-Undang RUU langkah-langkah sementara bagi pembiayaan kerajaan penyakit COVID-19 pindaan 2020. Ia sekaligus membolehkan peruntukan tambahan berjumlah 20 bilion ringgit disalur kepada kumpulan wang COVID-19. Menteri Keuangan Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, tujuan utama kerajaan membentangkan RUU tersebut adalah bagi menaikkan siling kumpulan wang COVID-19 daripada 45 bilion ringgit kepada 65 bilion ringgit berdasarkan keperluan semasa. Tambahan 20 bilion ringgit itu merangkumi 14 bilion ringgit bagi bantuan prihatin, 4 bilion ringgit untuk perbelanjaan berkaitan COVID-19, manakala 1.5 bilion ringgit bagi menampung keperluan melanjutkan program subsidi upah dan 500 juta ringgit pemberian khas geran khas prihatin. Tambahan 20 bilion ringgit kumpulan wang COVID-19 ini menjadikan jumlah keseluruhan 65 bilion ringgit tidak akan melanggar had statuturi hutang 60% KDNK untuk tahun 2021. Keempat dan akhir sekali, pendirian kerajaan dalam isu ini adalah jelas dan konsisten. Saya pernah menyebut sebelum ini bahawa kerajaan sentiasa memantau situasi semasa dan jika ada keperluan, kerajaan akan meneliti saranan untuk menambah peruntukan kumpulan wang COVID-19 dari semasa ke semasa. RUU itu dibahaskan oleh 13 ahli parlimen sebelum diluluskan. Luar negara, Vietnam mula menguji vaksin COVID-19 Nanocovax yang dihasilkan syarikat farmasutikal tempatan Nangan Biotechnology GSC. Ujian tersebut dilakukan ke atas 3 sukarelawan di Hanoi dalam usaha Vietnam menghasilkan vaksin yang murah untuk rakyatnya. Nanocovax merupakan satu daripada 4 vaksin yang dibangunkan negara itu dan dijangka berharga sekitar $5 untuk satu dos. Ketiga-tiga individu itu telah menerima suntikan akan dipantau dalam tempoh 72 jam di Universiti Perubatan Tentera Vietnam. Pengarah Universiti Do Cu Yet berkata pasukan perubatan sentiasa dalam keadaan bersedia andai berlaku sebarang kesan sampingan. Menurut Kementerian Kesihatan, 60 lagi sukarelawan akan menerima vaksin itu dalam fasa pertama ujian. Vietnam sebelum ini mendapat pujian seluruh dunia susulan berjaya mengawal penularan COVID-19. Dengan populasi 96 juta penduduk, Vietnam hanya mencatat 1,400 kes positif dan 35 kematian. Sementara itu, Arab Saudi memulakan program vaksinasi COVID-19 melibatkan 3 fasa selepas penghantaran pertama vaksin Pfizer-BioNTech tiba di negara itu. Antara individu terawal menerima suntikan Menteri Kesihatan Taufik Al-Rabiah bersama seorang wanita berkerusi roda. Untuk fasa pertama, individu berusia 65 tahun ke atas serta mereka yang mempunyai penyakit kronik atau berisiko tinggi dijangkiti COVID-19 diberi keutamaan. Bagi fasa kedua melibatkan individu berusia 50 tahun ke atas dan fasa ketiga untuk seluruh penduduk di negara itu. Arab Saudi mempunyai lebih 34 juta penduduk, lebih 100,000 orang telah mendaftar secara dalam talian menerusi aplikasi Sehati. Pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pertama, kerapkan mencuci tangan anda. Kedua,
elakkan menyentuh mata, mulut dan hidung anda. Ketiga, tutup mulut menggunakan tisu atau pelipat tangan. Keempat, hindari kawasan tumpuan ramai. Kelima, tinggal di rumah sekiranya tidak sihat. Keenam, sekiranya anda demam, batuk dan kesukaran bernafas, dapatkan nasihat awal perubatan melalui telefon sebelum mendapatkan rawatan susulan. Ketujuh, sentiasa peka kepada maklumat terkini daripada WHO. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEK menyeru kepada agensi-agensi di bawahnya membantu usahawan menjana pendapatan jangka panjang. Menterinya Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata ia boleh direalisasikan menerusi pelbagai bantuan dan latihan kepada usahawan sekaligus membantu memulihkan ekonomi negara selain memperluas jaringan perniagaan mereka. Dan supaya sumbangan daripada pihak kerajaan itu berbaloi, supaya kita mendapat apa dipanggil orang sekarang banyak sebut ROI, Return of Investment. Duit dilabur oleh pihak kerajaan itu tidak hilang begitu saja dan membuahkan kejayaan di kalangan pihak usahawan-usahawan ini. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian program Tunas Usahawan Baitul Mal TUB dan penyerahan bantuan keuangan program pembangunan PKS SME Corp Malaysia di Ibu Negara. Seramai 11 usahawan Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana PKS menerima bantuan pembangunan kapasiti SME Corp Malaysia. Kita berjaya untuk ubahlah, kita terpaksa ubah. Dan belum ni daripada perkhidmatan kita ubah pula kepada pembuatan. And then dalam masa yang sama, kami target untuk tahun depan ni memberi peluang pekerjaan kepada lagi ramai. Meluaskan lagi lah empayar saya. Kalau sebelum ni it's like more to konservatif. Setahun mungkin saya boleh buka branch dalam 2. But dengan adanya bantuan macam ni sebenarnya boleh membantu entrepreneur untuk meluaskan empayar dengan lebih cepat. Program Pertanian Bandar, salah satu inisiatif di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana, mula dinikmati penduduk terutama golongan B40. Di Kedah, 1,700 peserta menerima kit bantuan pertanian bandar bertujuan membantu mengurangkan perbelanjaan dapur melalui penanaman sayur-sayuran di rumah. 8 komuniti dianggotai 10 orang bagi setiap komuniti mula mengusahakan tanaman berskala kecil. Selain bantuan input pertanian, mereka turut diberi khidmat nasihat dan latihan. Dapat peluang macam ni, saya cuba nak berbesar lagi, nak tumpu sepenuh masa lah sebab saya pun dah tak kerja apa. Dan peluang kerjaan bagi ni Alhamdulillah lah. Terima kasih banyak lah. Dapat ni baja, lepas tu benih-benih organik, semua jenis organik lah, dengan plastik bag. Dapat bantuan macam ni, saya nak perluaskan lagi tanaman saya tu. Macam tu lah. Syukurlah, Alhamdulillah dapat bantuan, kita boleh perluas lagi lah tanaman kita kan. Usul dia macam mana? Usul dia mudah je sebab kita dah biasa kan. Ya, menanam cabai, segala-gala pokoknya kan, sambil-sambilan. Sambil-sambilan. Lepas tu hari ni dia bagi usul apa? Saya pun dah dari tu mohon tu saya cuba kan, cuba nasi. Lepas tu kita luluh kan. Terima kasihlah kepada Jabatan Pertanian tu kerana sudi menganjurkan. Jadi peruntukan ini adalah melalui peruntukan pakej rangsangan ekonomi di bawah penjana. Jadi Jabatan Pertanian Negeri Kedah menerima peruntukan 400,000, 200,000 untuk tahun 2020 dan lagi 200,000 untuk tahun 2021. Jadi di peringkat daerah sekarang ni sedang diagih-agihkanlah kepada penerima-penerima ataupun pemohon-pemohon yang telah pun dipilih.
Lebih 7 juta ringgit wakaf telah disumbangkan oleh individu dan sektor korporat bagi tabung wakaf tunai khas Perkhidmatan Air Malaysia atau Wakaf Air. Dana awam itu mendapat sambutan menggalakkan apabila hampir 30 permohonan diterima untuk menaik taraf projek-projek penyaluran air bersih di seluruh negara. Wakaf Air yang diperkenalkan sejak November tahun lalu dilancarkan secara rasmi semalam. Menurut Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, tumpuan adalah untuk pembiayaan projek perkhidmatan air berskala kecil di kawasan pedalaman. Ia dijangka bermula awal Januari tahun hadapan. Kita akan mengampasti beberapa projek-projek atau program bagi membantu masyarakat, khususnya di kawasan-kawasan yang agak terpencil yang saya sebutkan tadi, untuk mendapat bekal air di bawah kosnya tidak lebih pada RM50,000. Dan insyaAllah kita akan ada jawatan kuasa khusus untuk menilai kawasan-kawasan yang dimohon oleh orang ramai dan jawatan kuasa yang menguruskan tentang program wakaf ini. Majlis menandatangani memorandum persefahaman diadakan antara Kementerian Alam Sekitar dan Air serta Yayasan Wakaf Malaysia. Pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela yang bermula sejak 3 bulan lalu mencapai sasaran yang ditetapkan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah memaklumkan ketersediaan sambungan jalur lebar talian tetap berkelajuan tinggi telah berjaya melebihi sasaran. Kenyataan itu juga menyebut perancangan untuk membina lebih banyak menara baharu akan terus dipergiatkan bagi meluaskan liputan rangkaian jalur lebar dan mempertingkatkan kualiti pengalaman kepada masyarakat terutamanya di kawasan luar bandar. Ia selaras usaha kerajaan untuk mengukuhkan kualiti pengalaman perkhidmatan jalur lebar di seluruh negara susulan permintaan yang melonjak secara mendadak ketika negara mendepani cabaran pandemik COVID-19. Laporan penuh suku tahunan jendela yang pertama sedang dimuktamadkan dan akan diumumkan pada 18 Disember depan. Jendela membawa aspirasi peningkatan liputan dan pengukuhan infrastruktur kesaling hubungan negara yang mampan dan inklusif kepada 96.9% kawasan berpendudukan di seluruh negara. 9 ekor orang utan Sumatera Pongo Abeli dihantar pulang oleh Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan ke Jakarta. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Dr. Syamsul Nasarah berkata ia adalah hasil rampasan daripada beberapa aktiviti perdagangan haram hidupan liar di Semenanjung Malaysia. Di bawah Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 Akta 716, ia adalah spesies yang dilindungi dan disenaraikan di bawah Appendix Kurungan 1 dalam Akta 686 di mana ia tidak boleh diperdagangkan sama ada diimport atau dieksport bagi tujuan komersial. Inisiatif Kerajaan Malaysia dalam memelihara kesemua orang utan dan mengembalikannya ke negara asal membuktikan komitmen tinggi kerajaan dalam menjaga kebajikan hidupan liar yang diseludup. Pihaknya turut menyeru keprihatinan dan kerjasama semua pihak dalam usaha memerangi jenayah penyeludupan hidupan liar dengan membuat laporan kepada Jabatan Perhilitan seperti yang tertera. 1.5 juta pelancong melawat Langkawi setakat penghujung Oktober tahun ini berbanding 5 juta pelancong tahun lalu. Bagaimanapun, Lembaga Pembangunan Langkawi LADA komited menyasarkan sehingga 250,000 pelancong melawat pulau pelancongan itu sepanjang bulan ini. Pegawai Eksekutif LADA Dr. Hezri Adnan berkata pertambahan trip feri ke Langkawi membuktikan permintaan kian meningkat, malah banyak lokasi menarik semakin dipenuhi pelancong tempatan. Dan setakat yang kita lihat dalam seminggu ini memang menggalakkan, feri penuh dan Pantai Cenang mula bernafas, mula aktif semula ya. So satu trend yang baik, kita harap ianya berterusan sampai Januari jika tidak ada sekatan-sekatan perjalanan yang baru. Beliau ditemui media dalam program Langkawi Selamat, Pembudayaan Norma Baharu Cegah COVID-19.
Seorang bapa yang tergamak menikam perut anak perempuannya berumur 18 bulan dalam kejadian Sabtu lalu menangis teresak-esak sebelum dikenakan hukuman penjara 10 tahun. Hakim Muhammad Mohzani Mohtar menetapkan hukuman itu terhadap tertuduh Muhammad Safwan Syafi'i 27 tahun selepas dia mengaku bersalah sebaik pertuduhan dibacakan. Tertuduh pada mulanya hanya diam dan menundukkan kepala ketika pertuduhan mula dibacakan. Namun, mula menangis teresak-esak selepas gambar mangsa ditunjukkan kepadanya untuk tujuan pengecaman. Berdasarkan pertuduhan, Safwan didakwa cuba membunuh anak perempuan kandungnya dengan menikam perut mangsa dengan sebilah pisau. Perbuatan itu dilakukan tertuduh pada 12 Disember lalu di rumahnya, Flat Puchong Permai, Selangor, kira-kira 4.30 petang. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Shanur Farahin Syapri, manakala tertuduh tidak diwakili peguam. 4 anggota polis dari Balai Polis Kota Tinggi Johor ditahan kerana terlibat aktiviti penyeludupan dadah di lokap IPD Kota Tinggi pada 3 Disember. Menurut Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Khan Maidin Piche, mereka ditahan pada 10 Disember lalu dan 2 daripadanya disahkan positif metafetamin. Juga telah digerakkan untuk bertindak secara proaktif dalam menangani isu salah laku dengan cara membuat pemeriksaan urin, pemeriksaan rekod jenayah, tata tertib, semakan latar belakang dan anggota termasuk anggota sukarelawan polis ataupun PWR dan serbuan ke atas maklumat yang diterima berkaitan dengan pegawai dan anggota. Kesemua suspek berusia 28 hingga 36 tahun itu dikenakan tindakan mengikut Seksyen 3-1 Akta Dadah Berbahaya, Langkah-Langkah Pencegahan Khas 1985. Satu lagi sindiket pinjaman wang tanpa lesen yang tertumpu di Alor Gajah Melaka Tengah dan Justin berjaya ditumpaskan. Timbalan Ketua Polis Melaka Datuk Syarul Lali Masduki berkata bertindak atas maklumat pihaknya membuat serbuan di sebuah rumah yang terletak di Taman Desa Cheng Perdana pada jam 9 pagi Ahad lalu. Dalam serbuan itu, seorang lelaki berumur lingkungan 40-an ditahan. Suspek telah menjalankan aktiviti tersebut sejak 2016 dengan menekan faedah bulanan 6 hingga 11% kepada pelanggan dengan tawaran pinjaman antara RM500 hingga RM5,000. Kita mendapati bahawa kesalahan yang telah dilakukan oleh lelaki ini adalah memberi pinjaman wang tanpa lesen, iaitu menyalahi di bawah Seksyen 5-2 Akta Pemberi Pinjam Wang 1951. Dan daripada tangkapan ini kita telah pun menahan lelaki berkenaan di bawah Seksyen 117 dan masih lagi dalam siasatan, dalam riman. Dan riman lelaki ini kita telah pun berjaya mendapatkan daripada 14 sehinggalah 20 hari bulan 12 tahun 2020. Kes disiasat mengikut Seksyen 5-2 Akta Pemberi Pinjam Wang 1951. Sedikit berita sukan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga legenda bola sepak dan Olimpian Negara Datuk Namat Abdullah. Ucapan takziah itu disampaikan baginda menerusi kenyataan di laman Facebook rasmi Istana Negara. Kenyataan tersebut, Al-Sultan Abdullah menyifatkan pemergian Allahyarham sebagai satu kehilangan besar kepada arena bola sepak negara. Baginda turut mengiktiraf jasa Allahyarham yang telah banyak mengharumkan nama Malaysia di persada bola sepak dunia. Allahyarham kembali ke rahmatullah setelah sekian lama bertarung melawan Barah Usus. Dilahirkan di Butterworth, Pulau Pinang, Allahyarham menjadi antara pemain bola sepak negara yang disegani atas sumbangan besar
antaranya termasuk membantu Harimau Malaya ke Sukan Olimpik Munich, Jerman pada 1972. Allahyarham telah mewakili negara sebanyak 115 kali dan kali terakhir beliau menyarung jersey kebangsaan adalah pada kejohanan ulang tahun Jakarta 1975. Johor Darul Takzim JDT mencipta sejarah tersendiri apabila muncul pasukan bola sepak pertama Asia Tenggara bekerjasama dengan Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF pada musim depan. Langkah tersebut sekaligus mengikut jejak kelab terkemuka dunia seperti Barcelona, Manchester United dan Olympiacos. Pemilik kelab JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim berkata kerjasama tersebut merupakan satu pengiktirafan buat pasukan Harimau Selatan yang turut memberi manfaat kepada perkembangan kanak-kanak dalam negara. UNICEF telah menjalankan proses yang mendalam bagi mendapatkan kelayakan kerjasama bersama skuad juara Liga Super tersebut. I think they are the biggest and also they have done so much in the world. And at the end of the day, the children, macam I handle youth in Johor, tetapi the children are the future leaders of tomorrow. So to make this country a better place for the future, I mean, bukan saja this country, in fact the world, I think it is the most suitable partnership with JDT's agenda. We had a very, very visionary discussion with His Royal Highness, and we agreed that children is our future, but they need investment today. And we also believe that sports is not only a competition or not only a medal. Sports is a great tool for development. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Ibu Pejabat JDT Iskandar Puteri, Johor. Bagi tahun 2021, peruntukan untuk tujuan TVET adalah sebanyak 6 bilion ringgit. Bagi menyediakan pinjaman kepada 24,000 peserta program TVET di institusi latihan kemahiran awam dan swasta, 300 juta ringgit disediakan melalui Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran atau PTPK, iaitu peningkatan 100 juta ringgit. Bagi menggalakkan lebih banyak pelibatan industri melaksanakan program berteraskan TVET,